Hai adik-adik semua, bersama saya Cikgu Akram dan hari ini kita bersama-sama belajar subjek Matematik tahun 3 yang bertajuk Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi bahagian 1. Sebelum ini, adik-adik telah mengikuti pelajaran daripada cikgu iaitu kita belajar mengenal nombor hingga 10,000 bahagian 1 dan bahagian 2. Hari ini kita akan belajar mengenai tambah dan tolak dahulu. Yang ini merangkumi bahagian 1. Baik, mari kita lihat apa yang akan dipelajari pada hari ini. Yang pertama sekali, kita akan belajar mengenai tambah, iaitu tambah hingga 10,000. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar cara tambah hingga 1,000. Kita akan tambah 3 nombor berturut-turut dan juga selepas itu kita akan membuat operasi tolak, iaitu tolak hingga 10,000. Yang pertama ialah kita tolak hingga 10,000 dan seterusnya cikgu akan ajar cara tolak hingga 1,000 dan seterusnya ialah kita tolak 3 nombor berturut-turut. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai operasi tambah dan tolak sekaligus, iaitu cara tambah dan tolak berturut-turut hingga 1,000. Baik, mari kita mengikuti pelajaran yang pertama iaitu tambah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menghayati pantun yang cikgu siapkan ini. Kalau menanam buluh itu bijak, terlebih baik menanam tebu. Kalau menambah 100 itu bijak, terlebih baik menambah 1,000. Tambah hingga 10,000. Masih ingat cara menambah dalam bentuk lazim? Apa perbezaan tambah kali ini? Diberi satu soalan iaitu 1,234 tambah 5,678. Bagaimanakah cara kita menyelesaikan masalah ini? Salah satu caranya ialah dengan membuat bentuk lazim. Adik-adik masih ingat cara untuk membuat bentuk lazim? Ya, yang pertama, nombor di bahagian sebelah kiri akan diletakkan di sebelah atas dan nombor di sebelah kanan akan diletak sebelah bawah. Seperti begini. Baik, sekarang macam mana kita hendak menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, kita perlu selesaikan operasi tambah. Nilai tempatnya ialah SAR, iaitu 4 tambah 8. Kita akan mendapat 12. Bolehkah tulis 12 terus macam ni? Tak boleh, kerana terdapat nombor lain di tempat puluh. Jadi, nombor 1 di hadapan 12 akan diletakkan di sebelah atas. Jadi, 1 tambah 3 dan kemudian tambah 7. Ataupun 7 tambah 3 akan menjadi 10. 10 tambah 1 menjadi 11. Bolehkah terus tulis 11 dekat bawah ni? Tak boleh kerana ada nombor di tempat nilai ratus. Jadi, 1 di hadapan di nombor 11 ini perlu diletakkan di sebelah atas. Seperti ini. Jadi, 1 tambah 2 akan menjadi 3. 3 ditambah dengan 6 akan menjadi 9. Dan seterusnya ialah 1 tambah 5. Jawapannya ialah 6. Jadi jawapannya ialah 6,912. Cara tambah 3 nombor berturut-turut. Terdapat 2 cara untuk kita tambah 3 nombor berturut-turut. Cara yang pertama ialah diberi satu soalan. 1,234 tambah 120 tambah 5,678. Cara yang pertama ialah kita menambah semuanya dalam bentuk lazim sekaligus. Seperti ini. Yang pertama, kita perlu menyelesaikan operasi ini di tempat SAR. 4 tambah 0 menjadi 4. 4 ditambah dengan 8 menjadi 12. Bolehkah kita tulis 12 terus di bahagian jawapan? Tidak boleh kerana terdapat nombor di nilai tempat 10. Jadi nombor 1 akan diletakkan di sebelah atas. Jadi 1 tambah 3 ialah 4. Letakkan nilai jawapan 4 itu di dalam kepala. Kemudian 4 ditambah dengan 2.
4 tambah 2 menjadi 6. Letakkan 6 itu di dalam kepala. 6 tambah 7 menjadi 13. Bolehkah kita terus menulis 13 di tempat jawapan? Tidak boleh kerana terdapat nombor di tempat nilai tempatnya ialah ratus. Jadi 1 ini perlu diletakkan di sebelah atas. Jadi 1 tambah 2 menjadi 3. 3 tambah 1 menjadi 4. 4 tambah 6 menjadi 10. Bolehkah diletakkan 10 di tempat jawapan? Tidak boleh kerana terdapat nombor di nilai tempatnya 1000. Jadi 1 itu perlu diletakkan di sebelah atas. 1 tambah 1 menjadi 2. 2 ditambah dengan 5 menjadi 7. Tepat sekali. Jawapannya ialah 7032. Cara tambah 3 nombor berturut-turut yang kedua ialah kita menambahkan operasi ini secara berasingan. Yang pertama, kita selesaikan operasi tambah antara dua nombor ini dahulu. 1234 ditambah dengan 120. Pastikan nombor ini diletakkan pada nilai tempat yang betul. Sar di tempat sar, puluh di tempat puluh, ratus di tempat ratus dan ribu di tempat ribu. Berapakah jawapan bagi operasi tambah ini? Ya, betul. 1354. Seterusnya, apabila kita telah mendapat jawapan antara dua operasi ini, jawapan ini perlu ditambah dengan operasi yang belum kita selesaikan. Jadi, 1354 tambah dengan 5678. Berapakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah 7032. 7032. Soalan subjektif. Ahmad mempunyai 1234 biji oren. Kemudian, ibunya membawa pulang 120 biji apel ke rumahnya. Tidak lama kemudian, ayahnya membeli 5,678 biji anggur dan 150 biji botol air untuk disedekahkan ke rumah anak yatim. Berapakah jumlah buah yang ada? Soalan ini menanyakan mengenai jumlah buah. Pastikan kita menambah semua buah yang ada dalam soalan ini. Apakah buah yang ada dalam soalan ini? Yang pertama ialah oren. Yang kedua, apple. Yang ketiga, anggur. Adakah biji botol air ini buah? Jawapannya tidak. Maka, nilai yang ini kita akan abaikan. Jadi, berapakah jumlah buah yang ada? 1234 tambah dengan 120 biji apel tambah 5,678 biji anggur. Berapakah jawapannya? Mari kita selesaikannya dalam bentuk lazim. Cuba adik-adik kira. Yang pertama, 4 tambah 8. Berapakah jawapannya? Ya, betul, 12. Bagaimanakah nombor 1 di hadapan 12 ini? Ya, 1 itu diletakkan di sebelah atas di tempat 10, iaitu di tempat sebelah kiri nombor yang kita tambah tadi. Berapakah jawapannya? Ya, betul, 13. Bolehkah kita letak 13 di tempat ini? Tidak boleh kerana 1 itu perlu diletakkan di sebelah atas kerana terdapat nombor di tempat nilai tempatnya ialah ratus. Berapakah jawapannya? 10. Betul. Adakah 10 boleh diletakkan di bawah ini terus? Tak boleh kerana 1 ini perlu diletakkan di sebelah atas kerana terdapat nombor di nilai tempat 1000.
Berapakah jawapannya? 7. Betul. Adik-adik semua memang pandai. Soalan isi tempat kosong. 1,000 tambah 200 tambah tidak diketahui jumlahnya sama dengan 2,400. Bagaimanakah cara untuk menjawab soalan macam ini? Caranya ialah, yang pertama, cari hasil tambah 1,000 dengan 200 dahulu. 1,000 kita tambah 200, hasil tambahnya ialah 1,200. Seterusnya, untuk mencari jawapan tempat kosong bagi operasi tambah, jawapan pada operasi itu, ini ialah jawapan pada operasi, perlu ditolak dengan nombor yang ada dalam operasi tambah itu. Bagi soalan ini, jawapan bagi operasi tambah ialah 2,400. Nombor yang digunakan dalam operasi tambah ialah 1,200. 1,200 ialah 1,000 tambah 200. Jadi, keduanya perlu ditolak untuk mendapatkan nombor yang tidak diketahui ini, iaitu 2,400 tolak 1,200 yang berjumlah 1,200. Ini adalah kaedah yang dilakukan. Yang pertama, 1,000 tambah 200. Kita menggunakan cara yang kedua. Selepas mendapat jawapan, kita menolak jawapan bagi operasi ini dengan nilai yang telah kita tambah tadi. Jadi, 2,400 tolak 1,200. Berapakah jawapannya? Kosong ditolak dengan kosong menjadi kosong. Kosong ditolak dengan kosong menjadi kosong. 4 ditolak 2 menjadi 2. 2 ditolak 1 menjadi 1. Adik-adik semua memang pandai. Dapatan. Murid perlu sentiasa membuat latihan untuk lebih banyak memahami soalan yang diberi. Tolak. Tolak itu mengurangkan sesuatu. Maka tolaklah perbuatan buruk, tambahlah perkara baik. Adik-adik, masih ingatkah cara untuk menolak dalam bentuk lazim? Apa perbezaan tolak kali ini? Diberi satu soalan, 5,678 tolak 1,369. Macam mana kita nak buat bentuk lazim? Kedudukannya adalah sama seperti operasi tambah, di mana nombor di sebelah kiri akan diletakkan di sebelah atas dan nombor di sebelah kanan akan diletakkan di sebelah bawah. Dan jangan lupa, simbolnya juga tidak sama. Ini ialah simbol tolak. Jadi kita perlu selesaikannya di tempat sah terlebih dahulu. Yang pertama, 8 tolak 9. Berapakah jawapannya? Jawapannya tidak boleh dilaksanakan kerana nombor yang di sebelah atas lebih kecil dari nombor yang sebelah bawah. Jadi kita perlu meminjam nombor daripada sebelahnya, iaitu nombor 7. Kita pinjam 1 daripada 7. Lalu 7 ini menjadi 6. Dia kurang 1 jadi 6. Jadi 1 itu dia datang ke sini menjadi 10. Kita selesaikan yang ini dahulu. 10 tambah 8 menjadi 18. 18 ditolak dengan 9 menjadi 9. Selepas selesai membuat operasi di tempat sah, kita lihat di tempat puluh. 6 ditolak dengan 6 menjadi 0. 6 tolak 3 menjadi 3. 5 tolak 1 menjadi 4. Seterusnya ialah cara tambah 3 nombor berturut-turut. Diberi 5,678 tolak 1,369 tolak 3,240.
Terdapat satu cara yang boleh dilaksanakan dengan mudah, iaitu menggunakan cara seperti cara kedua kita lakukan pada operasi tambah, iaitu kita menyelesaikan operasi tolak yang pertama. Kemudian jawapannya kita tolak dengan nilai yang terakhir ini, yang belum kita tolak. Yang pertama, 5,678 tolak 1,369. Berapakah jawapannya? Mari kita kira. Yang pertama kita selesaikan di tempat sah. 8 tolak 9. Berapakah jawapannya? Tidak dapat dilaksanakan kerana nombor sebelah atas lebih kecil daripada nombor yang sebelah bawah. Jadi dia perlu pinjam di sebelahnya. Ini ialah jirannya. Jadi dipinjam 1. Nombor 7 apabila dipinjam 1 menjadi 6. 7 ini meminjamkan 10 kepada nombor 8. Jadi 10 ditambah dengan 8 menjadi 18. 18 tolak 9 menjadi 9. Selepas selesai di tempat sah, kita lihat di tempat puluh. 6 tolak 6 menjadi 0. Seterusnya, di tempat ratus, 6 tolak 3 menjadi 3. Seterusnya, 5 tolak 1 menjadi 4. Apabila kita telah mendapat jawapan ini akan menolak nombor yang berada di sini yang belum kita tolak. Nombor ini akan berada di sebelah atas. Jadi 4,309 tolak dengan 3,240. Kita selesaikan sama seperti operasi tolak yang lain. Selesaikan dahulu di sebelah sah. 9 tolak 0 menjadi 9. 0 tolak 4 menjadi tidak dapat dilaksanakan kerana nombor sebelah atas lebih kecil daripada nombor di sebelah bawah. Jadi, dia perlu meminjam di nombor di sebelah kirinya, iaitu nombor 3. 3 memberi minjam kepada 0 sebanyak 1, lalu 3 menjadi 2. Dia memberi pinjam 10 kepada nombor 0. 10 tambah 0 menjadi 10. 10 tolak 4 menjadi 6. Apabila selesai yang tempat puluh, kita lihat di tempat ratus. 2 tolak 2 menjadi 0. 4 tolak 3 menjadi 1. Jawapannya ialah 1,069. Seterusnya ialah 4,000 tolak 200 tolak 1 tempat kosong sama dengan 2,400. Ini adalah kaedah bagaimana kalau ada soalan tempat kosong dalam operasi tolak. Tadi kita telah membuat satu soalan yang mana merupakan operasi tambah dan juga ada tempat kosong. Kali ini kita akan buat soalan operasi tolak yang ada tempat kosong. Jadi, soalan isi tempat kosong ini, bagaimanakah cara untuk menjawabnya? Caranya ialah yang pertama, cari hasil tolak yang pertama, nombor yang ada. Nombor yang ada ialah 4,000 dan 200. Jadi, 4,000 tolak 200 dahulu. Hasil tolak 4,000 tolak 200 ialah 3,800. Untuk mencari jawapan tempat kosong bagi operasi tolak, jawapan pada operasi itu perlu ditolak dengan nombor yang ada dalam operasi tolak itu. Maksudnya, nombor ini perlu ditolak dengan nombor ini, baru mendapat jawapannya bagi operasi tolak. Bagi operasi tambah pun sama, kena tolak juga. Bagi soalan ini, jawapan bagi operasi tolak ialah 2,400. Nombor yang digunakan dalam operasi tolak yang telah kita dapat jawapannya ialah 3,800. Jadi, 3,800 tolak 2,400, jawapannya ialah 1,400. 1,400 ini ialah jawapannya bagi tempat kosong ini. Ini adalah kaedah untuk menjawabnya dalam bentuk lazim. Yang pertama tadi kita selesaikan 4,000 tolak 200. Jadi kita selesaikan di tempat sah dahulu. 0 tolak 0 menjadi 0. 0 tolak 0 menjadi 0. 0 tolak 2 perlu pinjam dengan 4. 4 menjadi 3. Lalu memberi pinjam sebanyak 10.
10 tolak 2 menjadi 8. 3 tolak 0 menjadi 3. Seterusnya ialah 3,800 kita tolak dengan 2,400. Berapakah jawapannya? Ya, jawapannya ialah 1,400. Soalan subjektif. Ahmad mempunyai 5,000 biji gula-gula dan 4,000 biji guli. Kemudian adiknya meminjam 200 biji guli daripadanya. Tidak lama kemudian, kawannya pula meminta 100 biji guli untuk dibuat perhiasan akuarium. Berapakah jumlah guli yang tinggal? Jadi kata kunci bagi soalan ini ialah tinggal dan juga guli. Selain daripada guli adalah nombor yang tidak berkaitan. Seperti ini, 5,000 biji gula-gula tidak ada dalam operasi tolak kita. Yang ada ialah 4,000 biji guli, 120 biji guli dan 100 biji guli. Bagaimanakah mahu membuat operasi ini? Yang pertama, kita perlu kena pasti berapakah jumlah guli yang asal. Jumlah guli yang asal ialah 4,000 biji guli. Kemudian ditolak dengan 120 kerana adik Ahmad telah meminjam guli tersebut. Kemudian kawannya pula meminta 100 biji guli. Jadi perlu tolak 100 lagi biji guli. Bagaimanakah caranya ialah 4,000 tolak 200 tolak 100. Mari kita lakukan operasi ini dalam bentuk lazim. Jadi 4,000 tolak 200 menjadi ya, jawapannya ialah 3,800. Kemudian 3,800 ini perlu ditolak dengan 100. Berapakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah 3,700. Seterusnya kita akan belajar topik yang terakhir dalam slide kali ini, iaitu tambah dan tolak berturut-turut. Jadi tambahlah kerajinan dan tolaklah kemalasan. Mari kita pasti cara melakukan operasi ini. Secara asasnya, operasi tambah dan tolak kali ini adalah sama dengan operasi tambah dan tolak yang telah dipelajari dahulu semasa adik-adik sekalian berada di tahun 2. Operasi ini boleh dibuat dalam bentuk lazim. Mari kita lihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Cara tambah dan tolak berturut-turut. 5,678 tambah 1,369 tolak 3,240. Bagaimanakah caranya? Ialah 5,678 kita tambah dengan 1,369 dahulu. Berapakah jawapannya? Jawapannya ialah 7,047. Adik-adik masih ingatkan cara untuk kita menambah dalam bentuk lazim? Ya, seperti yang kita telah pelajari sebelum ini. Selepas kita mendapat jawapan ini perlu ditolak dengan nombor ini kerana nombor ini belum kita buat apa-apa lagi operasi. Jadi, 7,047 kita tolak dengan 3,240. Jadi, seperti yang cikgu mahu ingatkan kembali, kita selesaikan operasi bentuk lazim ini di tempat sah dahulu. Jadi, 7 tolak 0 ialah 7. 4 tolak 4 menjadi 0. 0 tolak 2 tidak dapat dilaksanakan kerana nombor di sebelah atas lebih kecil daripada nombor di sebelah bawah. Jadi, kena pinjam nombor di sebelah kirinya, iaitu nombor 7. Lalu 7 menjadi 6. Lalu meminjam 10. 0 dipinjamkan 10. 10 ditambah dengan 0 menjadi 10. 10 tolak 2 menjadi 8.
Dan yang terakhir ialah 6 tolak 3 menjadi 3. Jawapannya ialah 3,807. Senangkan adik-adik? Sama sahaja. Apa yang berbeza ialah operasinya yang ini tambah, yang ini tolak. Itu sahaja. Jadi sebagai latihan, yang pertama, adik-adik perlu buat dalam buku aktiviti tambah pada muka surat 17 hingga 23. Kemudian, adik melakukan latihan tolak pada muka surat 24 hingga 30. Dan kemudian selepas siap, adik-adik buat dalam buku latihan itu tambah dan tolak 31 hingga 27. Dan seterusnya, untuk bahagian kedua, kita ada lagi beberapa soalan yang perlu dibuat. Jadi untuk kali ini, adik-adik buat muka surat 17 sehingga 37. 17 hingga 37. Hello adik-adik semua, bersama saya Cikgu Akram. Jadi, macam mana dengan pembelajaran kita sebentar tadi? Cikgu harap adik-adik sekalian dapat memahami dan juga mengaplikasi apa yang telah cikgu ajar dalam slide tersebut. Cikgu harap adik-adik semua pun dapat faham, dapat buat latihan yang diberi dengan baik. Ingat ya, siapkan kerja sekolah yang diberi iaitu dalam buku aktiviti. Seperti mana yang adik-adik tengok dalam slide, cikgu memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam pengajaran cikgu pada kali ini. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.